telah tidak disebut dengan sepatutnya lah oleh ulama dulu. Tentang apa? Tentang um, tentang hebatnya khalqan akhar itu, manusia sebagai khalqan akhar itu tidak dijelaskan dengan sepatutnya, kata Prof, seperti mana yang sepatutnya. Tapi mungkin kita ada penjelasan lain di sini, berarti mungkin pada waktu itu tidak ada masalah homo sapien kekeliruan tentang scientific explanation yang menular, diajar di mana-mana di Malaysia, di Indonesia itu diajar bahawasanya manusia ini homo sapien, manusia ini berasal daripada spesies beruk. Itu dan diterima sebagai benar. Jadi mungkin tidak ada masalah di situ pada waktu ulama-ulama dulu mentafsirkan, ulama yang besar-besar itu mentafsirkan ayat itu. Jadi pada waktu ini Prof menambah lagi melanjutkan lagi perbahasan itu kepada bahawasanya khalqan akhar itu mencantas ataupun menolak ataupun membuang kefahaman yang sepatutnya tidak diterima itu, bahawasanya manusia ini khalifah. Manusia ini sebaik-baik kejadian dan dia bukan berasal daripada spesies beruk. Kera, ungka, bukan. Dan bahkan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi sebaik-baik kejadian itu dibuktikan oleh Al-Quran itu sendiri dengan perkataan ansya'nahu khalqan akhar. Jadi ini sumbangan Prof lah dalam bidang tafsir, yang berkait dengan isu semasa lah. Sebab isu semasa ni sebenarnya yang kita nak cuba sanggah pemikiran-pemikiran yang tidak betul, yang kata Prof dah diterima seperti benar, diterima pakai dalam dunia Islam ni seperti benar, seperti kebenaran dah, padahal bukan kebenaran. Maka disanggah kesuan itu dengan hujah ini. Begitu. Itu satu contoh yang saya boleh bagi buat masa inilah. Tapi mungkin dalam perkara-perkara lain, isu lain yang kita bincang, nanti kita masukkan pula lah. Begitu Ustaz. Okey, terima kasih Doktor. Ya. Oh, ada satu lagi mungkin saya boleh kaitkan dengan soalan Ustaz Daud tadi. Prof banyak merujuk juga kepada At-Tahanawi dan Al-Jurjani, yang kitab ta'rifat itu. Ini pun penting lah sebab konsep-konsep itu kalau kita perhatikan, dia tidak lari tu, konsep tu yang sama yang diajar oleh Prof, yang cuba Prof bawa kita kembali semula tu. Dia tak lari daripada yang ulama di zaman berzaman ini bawa. Daripada Imam Syafi'i contohnya dalam bidang usulnya itu, dan kemudian ulama Asy'ariynya dalam bidang kalam dan sebagainya itu, diletakkan indeksnya itu, dikumpulkan, disenaraikan itu oleh ulama, oleh leksikon ataupun ahli-ahli bahasa dan juga pengumpul-pengumpul istilah ini, mustalahat ini, seperti at-ta'rif Al-Jurjani dan At-Tahanawi. Jadi apabila kita menggunakan rujukan yang muktabar ini, yang sama ini, dan Prof mengajar kepada kita merujuk kepada orang yang betul, kitab yang betul, dan kemudian konsep yang sepatutnya dibincangkan, maka kita boleh membawa tradisi itu dalam zaman moden dan postmoden. Jadi Prof banyak memberi laluan ataupun tunjuk jalan kepada kita, dan kita yang kena rintis. Tak semestinya semua sekali yang detail itu diberitahu oleh Prof lah. Itu juga tentang konsep insan. Konsep insan, kalau kita tengok, Prof banyak mengambil daripada kitab Al-Ghazali dan juga Ibn Sina. Dan nama kitab tu nanti mungkin boleh saya bagi tahu semula. Ada disebutkan di dalam The Nature of Man and Psychology of Human Soul tu, bila Prof membahaskan tentang konsep insan. Jadi dijelaskan ini adalah diambil daripada kitab kedua imam besar inilah, alim besar ini. Dan begitu juga lah di tempat-tempat yang lain lah, banyak lagi dinyatakan oleh Prof.
dan mungkin kita boleh berkongsi kemudian. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi ya insyaAllah masa pun dah mencemburu kita. Jadi tak apa, jangan risau. Siapa-siapa yang ada soalan yang nak diajukan dan sebagainya boleh maklumkan ke dalam grup. Nanti saya akan kumpul dan bagi ke Dr. Salina dan insyaAllah akan dijawab sesi yang akan datang. Jadi insyaAllah tu kita akhir waktu ni Dr. Ada apa-apa akhir kata ke Dr. Salina? Saya cuma minta kalau boleh baca dulu sebelum kelas ataupun mungkin balik. Memang saya akan buat recap. Untuk mengaitkan dengan kelas sebelumnya tu. Dan pengulangan ini sentiasa ada lah. Prof pun macam tu juga. Dia memang ulang benda yang sama 60 tahun. 60 tahun. Jadi kita pun macam tu juga. Ulang benda yang bagus walaupun sama tetapi bagus dan perlu. Okey, dan saya ucapkan terima kasihlah dan saya doakan kita sama-sama boleh memahami konsep agama ini. Jangan kita ingat perkara ini hanya terhenti di peringkat penulisan ataupun macam mana nak cakap akademik begitu, bukan. Apa yang Prof ajar sebenarnya, yang menariknya ialah ajaran Prof ini ialah untuk kita guna pakai, untuk kita alami pengalaman beragama, pengalaman kita menjadi insan, pengalaman kita nak mengingati balik penyaksian kita sebelum ini, begitu. Untuk kita kembali kepada Rabbul Jalil, Tuhan yang menciptakan kita, Khaliq yang menciptakan kita, yang menganugerahkan budi, daya dan diri itu. Dan untuk kita cuba berkhidmat sebaik mungkin kepada Allah SWT untuk kita dapat return itu tadi. Jadi insyaAllah sama-samalah kita. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Dr. Salina atas perkongsian dan pencerahan pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada hadirin hadirat sekalian atas ketekunan dan juga kesabaran dan juga komitmen yang diberikan pada malam ini. InsyaAllah anda diizinkan Allah SWT, kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, insyaAllah semua boleh live kan? Jumpa lagi.